أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini dapat sama-sama kita ke rumah Allah, dan insya-Allah sama-sama kita mengamalkan satu sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah beribadat, menambahkan ibadat selepas solat subuh dengan beriktikaf, dengan berzikir, dengan mengaji sehingga terbit matahari. Dan selepas terbit matahari ditunaikan sembahyang sunat 2 rakaat. Maka orang yang buat amalan seperti ini, Nabi sebut orang itu mendapat pahala haji yang sempurna, haji yang sempurna, haji yang sempurna. 3 kali Nabi ulangkan. Jadi mudah-mudahan sunnah ini dapat kita hidupkan dan kita dapat pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini, seperti biasa kita akan mengambil ayat-ayat Al-Quran untuk kita mengambil pengajaran-pengajaran yang sangat baik daripadanya. Maka pada pagi ini kita akan menyentuh ayat yang keempat dan juga ayat yang kelima dari surah An-Nur. Ya. Ayat keempat dan juga ayat yang kelima dari surah An-Nur. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka 80 kali sebat. Dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya, kerana mereka adalah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dari kesalahan yang tersebut serta memperbaiki amalannya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Inilah ayat dalam surah An-Nur ayat 4 sehingga ayat 5. Yang mana ayat ini menceritakan kepada kita tentang satu perbuatan buruk yang jika dilakukan maka Allah telah menyediakan hukuman yang tertentu, yaitu 80 kali sebatan. Dan inilah yang dikatakan hudud, ya, hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah akan kadarnya. Ya, kalau dia tuduh perempuan yang baik itu berzina, maka 80 kali sebatan. Maka hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran kadarnya, maka itu dipanggil hudud.
Dalam ayat ini Allah menyebut walladzina yarmuna, dan orang-orang yang menuduh. Perkataan yarmuna itu datang daripada perkataan rama yarmu. Rama ini dalam bahasa Arab artinya melontar. Ya, melontar. Kita tengok perbuatan orang melontar macam mana. Bila dia lontar tu, ya, maka dia akan baling sekuat-kuat hati. Dia lontar, kemudian dia mencari sasaran. Ya, maka orang yang melontar, yakni orang yang menuduh, ya, Allah Ta'ala serupakan orang yang menuduh itu seperti orang yang melontar batu. Ya. Jadi dekat sini dia melontar ni, dia menuduh ni, dia tuduh siapa? Al-Muhsanat. Al-Muhsanat ni siapa dia? Al-Afifat. Dalam tafsir kata Al-Afifat, yakni perempuan-perempuan yang suci. Ya. Perkataan muhsanat ini asal daripada perkataan husun. Husun ni artinya pagar, kubu. Ya, maksudnya daripada perkataan pagar dan kubu itu Allah datangkan perkataan muhsanat, wanita-wanita yang dipagari. Artinya apa? Wanita-wanita yang dipagari dengan iman, wanita-wanita yang dipagari dengan perasaan malu, wanita-wanita yang dipagari dengan perasaan marwah. Perempuan-perempuan baik seperti ini dipanggil muhsanat. Ya. Tiba-tiba ada orang menuduh al-muhsanat ini, perempuan-perempuan yang baik-baik ini dengan apa? Dengan berzina. Dengan berzina. Bukan tuduh berdua-duaan, bukan tuduh, ya. Dia tuduh berdua-duaan itu pun tak boleh juga. Tapi dalam ayat ini Allah tumpukan kepada menuduh perempuan-perempuan yang suci itu berzina. Ya, seperti dia kata apa? Saya nampak si fulanah Aminah itu dia berzina. Dia tuduh. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala gunakan istilah muhsanat, wanita-wanita yang suci. Dia meliputi juga lelaki-lelaki yang suci. Bukan makna dalam ayat ini kesnya menuduh perempuan suci, ya tak. Menuduh lelaki yang suci pun termasuk dalam qazaf, termasuk dalam menuduh yang tidak baik. Ya. Jadi siapa-siapa yang menuduh wanita-wanita yang suci, yang tak buat kesalahan, tapi kita kata dia berzina, kita menuduh lelaki-lelaki yang baik-baik, yang menjaga diri dia, menjaga maruah dia, tapi dituduh dengan berzina, maka orang tersebut dia boleh tuduh. Sebab dia ada mulut, tapi dia kena ingat. Bila kita menuduh orang ini satu kes yang sangat berat. Sebab apa? Bila orang itu dituduh dengan berzina, maka itu akan menjatuhkan maruah diri dia. Bukan saja diri dia jatuh maruah, keluarga dia pun jatuh maruah. Orang ini mungkin akan menderita selama-lamanya. Sebab apa? Masyarakat akan memandang jijik pada dia. Ya, anak-anak dia mungkin akan diejek oleh kawan-kawan dia di sekolah. Bapa engkau berzina. Itu. Mungkin anak-anak perempuan dia, anak-anak laki-laki dia tak ada orang nak kahwin lagi dengan anak dia sebab bapa engkau bapa berzina. Engkau ni keturunan tak baik. Macam-macam akan berlaku. Ya, jadi dia punya tuduhan tu bukan kecil, besar. Ya, sebab itu Allah Ta'ala meletakkan syarat. Kamu kena buktikan apa yang kamu tuduh itu. Kalau kamu sekadar tuduh, saya nampak si fulan, si fulanah itu berzina, itu belum cukup. Kamu kena buat apa? Bawa 4 orang saksi. Kena bawa 4 orang saksi yang cukup dengan syarat-syaratnya. Ya, tapi kalau dia tak bawa 4 orang saksi, summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, dia tak bawa 4 orang saksi, dia sekadar tuduh, ya, maka fajlidu, maka hendaklah kamu jilid mereka, hendaklah kamu sebat mereka. Perkataan jildu itu artinya kulit, artinya hendaklah kamu sebat pada kulit mereka biar mereka terasa sakit. Jangan disebat tu di atas baju, sebat di atas kulit dia. Fajliduhum, hendaklah kamu sebat mereka itu. Mereka siapa? Mereka yang tuduh orang berzina tapi tak bawa 4 orang saksi. Dia kena 4 orang saksi.
nampak batang celak itu masuk ke dalam mangkuk tu jelas-jelas, sejelas-jelasnya. Kan? Maka 4 orang saksi itu pula kenyataan dia semua kena sama. Katakanlah dia bawa 4 orang saksi, tiba-tiba 3 saksi kata kenyataannya sama. Ya, kami nampak yang lelaki namanya ini, yang perempuan namanya ini. Itu, kami nampak peha mereka bertemu peha, dada bertemu dada. Dan kami dengar bunyi dengusan-dengusan daripada mereka. 3 orang kata jelas. Tiba-tiba datang seorang, dia kata apa? Saya hanya dengar bunyi dengusan. Itu. Tetapi saya tak nampak pula peha bertemu peha. Saya nampak dia baru berdiri saja depan perempuan tu. Walaupun dua-dua tak pakai baju, boleng dua-dua. Tapi saya nampak dia berdiri saja. Bukannya dia buat benda tak elok. Nampak? Jadi kenyataan 3 sama, 1 tak sama. Maka kes ini akan dibuang dan 3 orang tadi akan disebat. Walaupun bawa 4 orang saksi, kenyataan 4 saksi itu kena sama. Kalau ada beza sikit saja yang menampakkan kekeliruan, maka kes itu tidak dianggap berzina. Maka yang menuduh ini akan disebat 80 kali sebatan. Ya. Jadi benda ni bukan benda mudah. Sebab kita ni telah menjatuhkan maruah orang. Dan kalau dia tak betul, maruah orang jatuh. Dan kalau betul, orang ini kalau dia dah berkahwin, dia akan dihukum mati. Bukan senang-senang, bukan mudah-mudah tu. Ya, kalau betul tuduhan kamu, 4 orang saksi ni datang, beri penyaksian yang betul, yang tepat, sabit kesalahan. Yang berzina ini kalau dia dah berkahwin, dua-dua akan direjam. Ini melibatkan nyawa orang, bukan sikit-sikit ni, bukan kes kecil ni. Kalau mereka belum berkahwin, maka tiap-tiap seorang akan disebat 100 kali sebatan. 100 kali sebatan bukan sikit, boleh membawa maut juga. Jadi sebab itu Islam meletakkan syarat yang begitu ketat. Mesti ada 4 orang saksi, nampak depan mata. Bukan sekadar dengar bunyi daripada belakang tak tirai. Bukan. Ya, kena nampak betul-betul. Dalam kitab fiqh sebut, seperti kamu nampak batang celak masuk ke dalam mangkuknya. Jadi barulah kesalahan itu akan disabitkan. Ya. Tapi kalau kamu tak bawa juga, kamu gagal, kamu dah tuduh, maka Allah menyediakan 3 hukuman dia. Tengok ni. Allah sediakan berapa hukuman? 3 hukuman. Ya, apa hukuman pertama? Yang pertama, fajliduhum samanina jaldah. Sebatlah mereka dengan 80 kali sebatan. Banyak tu. Ya, tak pasal-pasal kena 80 kali sebatan. Sebab nuduh orang, tak ada buat kerja lain. Ya. Yang kedua hukuman dia apa dia? Wala taqbalu lahum syahadah. Dan jangan kamu terima lagi penyaksian mereka. Artinya orang ini kamu jangan percaya lagi cakap dia. Ya, jangan lagi percaya cakap dia. Kalau dia nak buat penyaksian, jangan dengar lagi penyaksian dia. Ya. Dalam bulan Ramadan tiba-tiba orang ni dia kata apa? Saya nampak anak bulan Ramadan. Jangan percaya cakap dia. Sebab ini orang yang disabitkan pernah berbohong. Ya, ini orang pernah disabitkan berbohong, oleh itu jangan percaya lagi cakap dia. Habis dah tuan-tuan, dalam hidup kita ni, bila orang semua dah tak nak percaya cakap kita, apa guna hidup lagi? Kan, orang dah tak nak percaya dah. Apa juga kita cakap, orang tak percaya dah. Ya, kita tengah semayang kat sini, itu tiba-tiba datang, dia kata, cik, dekat belakang tu ada sampah terbakar. Jangan percaya, cakap dia, bohong tu. Pergi hantar orang lain, kita tengok dulu. Jangan percaya. Sebab orang ni dia pernah berbohong dalam kes yang besar. Ya, jadi Allah Ta'ala hukum dia, masyarakat jangan lagi percaya cakap dia. Ini hukuman berat ni. Ya. Kemudian hukuman yang ketiga apa dia? Wa ulaika humul fasiqun. Allah kategorikan orang ini termasuk orang-orang jahat, orang-orang fasik. Ya, fasik di sini bukan makna fasik yang bawa kafir, bukan. Fasik di sini maknanya orang ini dikategorikan sebagai orang jahat,
penjenayah, orang yang tak boleh dipercayai. Gitu. Ya. Jadi segala benda buruk tertimpa pada dia. Sebab apa? Sebab dia tak mampu, dia tuduh orang berzina, tiba-tiba dia tak mampu bawa 4 orang saksi. Allah sediakan 3 hukuman berat kepada mereka. Mampu ke kita? Kan? Mampu kita nak buat macam nak tanggung 3 benda tu? Ya. Jadi ini merupakan satu hukuman berat yang sekaligus memberi peringatan kepada orang mukmin supaya jangan sekali-kali membuat perbuatan ini. Baik, Allah teruskan lagi perbincangan. Kata Allah, illa, kecuali. Illa alladzina tabu min ba'di dzalik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dari kesalahan tersebut. Wa aslahu, dan dia memperbuat amalan yang baik. Illa dekat sini ialah makna kecuali. Kita dah bincang dah tadi bahawa orang yang tuduh orang yang berzina, tiba-tiba dia gagal membuat penyaksian, dia akan disebat 80 kali sebatan, dia akan ditarik keistimewaan untuk memberi penyaksian, dan ketiga dianggap fasik. Illa, kecuali dekat sini berlaku khilaf di kalangan ulama. Illa alladzina tabu, kecuali kalau mereka itu bertaubat daripada kesalahan mereka. Jadi kalau mereka bertaubat, saya dengan ini mengaku salah, dia kena buat statement. Ya, dia kena buat statement. Hari Jumaat duduk depan masjid, hari itu saya tuduh si fulan bin si fulan berzina, hari itu saya tuduh si fulan bin si fulan berliwat. Itu. Tapi saya sudah berbohong sebenarnya. Dia kena buat statement. Saya telah berbohong. Kena buat statement. Dan saya bertaubat dan berjanji tidak akan buat lagi. Ya. Inilah kejahatan diri saya. Kena buat gitu. Kan? Jika dia buat begitu, maka dia akan terselamat. Daripada mana? Daripada 2 hukuman. Ada ulama kata terselamat daripada 1 hukuman. Jadi hukuman dia ada berapa tadi? 3. Pertama sebat, yang kedua dianggap fasik, yang ketiga penyaksian dia tidak diterima. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dia kata kalau orang ini bertaubat, maka dia akan diampunkan daripada 2 hukuman. Hukuman apa? Hukuman pertama, dia tidak lagi dianggap fasik. Hukuman yang kedua, penyaksian dia di mahkamah boleh diterima semula. Ini dalam mazhab Syafi'i. Cuma sebat 80 kali sebatan itu tak boleh nak lebih kurangkan. Kena sebat juga. Kalau dia bertaubat, tapi taubat bukan sekadar istighfar gitu, kena buat statement. Kena buat kenyataan. Kalau zaman kita ni kau kena tulis dalam surat khabar. Iklankan. Keluar dekat televisyen, buat dalam YouTube, buat dalam TikTok, beritahu saya berbohong. Dia kena buat gitu. Maka kalau dia buat begitu, dalam mazhab Imam Syafi'i kata apa? Orang ini diampunkan daripada 3 hukuman kepada 1 hukuman. 2 hukuman dia dimaafkan. Apa dia? Dia tidak lagi dianggap fasik dan kenyataannya di mahkamah boleh diterima. Tetapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah dia kata apa? Orang ini dia bertaubat macam mana pun, maka dia hanya terampun daripada 1 hukuman saja. Apa dia? Dia sudah lagi tidak dianggap fasik, tetapi kenyataan dia, penyaksian dia di mahkamah tetap tidak boleh diterima. Imam Hanafi dia keras sikit. Ya. Walaupun dia dah bertaubat, tetapi disabitkan dia pernah berbohong satu ketika dulu, maka orang ini tak boleh diterima lagi penyaksian dia, dan sebatan 80 kali sebatan perlu dilaksanakan. Ya. Innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala itu Tuhan yang sangat pengampun dan sangat penyayang. Tuan-tuan, bila kita bercerita tentang hukum ini, untuk memahamkan lagi, jom kita dengar satu cerita. Ya. Saya datangkan selalu dengan cerita.
Ya, kalau sebelum ini dengan cerita para nabi, hari ini kuliah subuh kita nak cerita-cerita para sahabat. Cerita yang ada kaitan dengan ayat yang kita bincangkan ini. Cerita ni dengar betul-betul. Ya, cerita ni sangat penting. Cerita ni sangat penting. Ya, kalau kita tak faham cerita ni nanti, ya, kita tak faham ayat ni. Bila tak faham ayat, kita dengan mudah saja tuduh orang berzina. Dengan mudah saja tuduh orang berliwat. Itu tanpa kita rasa takut. Tak ada takut langsung. Sedangkan hukumannya berat, ya, menuduh orang berzina ni. Baik. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sayyidina Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Mughirah bin Syu'bah ini tuan-tuan, salah seorang sahabat Nabi yang Nabi sebut dia adalah antara ahli syurga. Sebab apa? Sebab Mughirah bin Syu'bah dia terlibat dalam bai'atur ridwan. Ya, dalam bai'atur ridwan. Apa makna bai'atur ridwan? Bai'atur ridwan artinya kan masa Nabi pergi buat umrah tu, ya, dia pergi buat umrah kali pertama dia tidak dibenarkan masuk. Kan, lepas tu Sayyidina Uthman dihantar masuk ke dalam kota Mekah untuk buat negotiation dengan pemimpin-pemimpin di dalam tu, dengan pemimpin Quraisy. Tiba-tiba Uthman tidak keluar-keluar. Mereka tunggu tak keluar-keluar. Datang kabar angin kata Sayyidina Uthman telah dibunuh. Maka kalau betul Sayyidina Uthman telah dibunuh, ini satu pengkhianatan. Sebab apa? Sebab Uthman dihantar masuk ke dalam kota Mekah sebagai juru bicara. Juru bicara, utusan-utusan mana boleh dibunuh. Tak boleh, ini peraturan dunia. Mereka tunggu, Uthman tak keluar. Kabar angin kata dia telah dibunuh. Maka Nabi telah menghimpunkan para sahabat di bawah sepohon pokok di Mekah. Ya, dan mereka telah berjanji untuk menuntut bela di atas kematian Uthman bin Affan. Dan mereka akan setia dengan perjanjian itu. Nabi kata, sesiapa yang terlibat dalam perjanjian ini yang dinamakan bai'atur ridwan, orang itu tempatnya di syurga. Jadi Mughirah bin Syu'bah ini adalah salah seorang daripada sahabat Nabi yang Nabi jamin dia masuk syurga. Ya, dia masuk syurga. Minum dulu, serak pula. Ya, jangan ke mana-mana. Ini cerita menarik. Cerita tentang sahabat Nabi nama Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ni tuan-tuan, sebelum dia masuk Islam, dia ni memang orang yang agak nakal. Ya, seorang pemuda yang sangat nakal. Pernah tuan-tuan dia dihantar ke luar negara oleh kerajaan Quraisy. Quraisy hantar dia bersama dengan 8 orang. Ya, utusan Quraisy untuk pergi menghadap raja di Mesir. 8 orang pergi. Semasa menghadap raja tu, 7 orang dapat hadiah daripada raja. Dia seorang tak dapat. Apa kesnya wallahu alam lah. Cuma raja tak bagi kat dia. 7 orang dapat, dia seorang tak dapat. Depan raja dia kata apa? Tak apa. Saya redha, itu saya pasrah. Ya? Bila balik ke Mekah, dalam perjalanan ke Mekah tuan-tuan, tengah-tengah padang pasir itu dia seorang, dia bunuh 7 orang. Lalu hadiah tu semua dia punggah masuk dalam kereta dia. Ya, ini Mughirah bin Syu'bah, dia bukan calang-calang orang, seorang pendekar. Dia boleh kalahkan 7 orang, dia seorang je. Ya, ini zaman dia lah, ni zaman di mana dia berada dalam dunia jahiliah. Tapi macam mana pun hidayah Allah bila dah sampai, penyamun besar mana pun, perompak besar mana pun, kalau hidayah masuk dalam hati, dia akan bertaubat. Mughirah bin Syu'bah tuan-tuan menzahirkan keislamannya kepada Nabi SAW. Itu. Jadi dia masuk Islam. Sebelum Nabi berhijrah, sebelum Nabi buat umrah yang pertama. Ya. Jadi sebab itu kita tengok ketika Nabi buat umrah yang pertama, oleh kerana tak boleh masuk dalam, maka berlakulah satu perjanjian yang dinamakan perjanjian Hudaibiyah. Kalau kita baca perjanjian Hudaibiyah tuan-tuan, antara Nabi dengan Quraisy,
Ketika Nabi nak bernegosiasi dengan wakil kerajaan Quraisy bernama Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ni wakil kerajaan Quraisy. Dia nak datang berbincang dengan Nabi berkaitan dengan boleh masuk tak boleh masuk. Suhail bin Amr ni tuan-tuan, dia datang, dia cuba nak pegang janggut Nabi. Ini adat orang Arab gitu. Ya, dia suka pegang janggut orang yang dia nak berbincang dengannya. Ketika Suhail bin Amr yang kafir ni nak pegang janggut Nabi, belum sempat dia pegang janggut Nabi, Mughirah bin Syu'bah dari arah belakang ketuk tangan dia dengan ulu pedang. Sempat dia punya tindakan laju, ketuk tu. Kalau lagi sekali, kalau buat lagi, maka bukan ulu pedang. Pedang ni akan bercakap. Ini kehebatan Mughirah bin Syu'bah. Tindakan dia, pergerakan pedang dia sangat laju. Ya, ini pendekar besar. Tiba-tiba dia masuk Islam, dia jadi bodyguard Nabi. Nabi tak minta dia jadi bodyguard, tetapi itulah dia Mughirah bin Syu'bah. Sentiasa menjaga Nabi. Ya, dalam peperangan dia sentiasa ikut Nabi. Tak tinggal. Ya, inilah kebaikan, kesolehan dan juga keperwiraan Mughirah bin Syu'bah. Cerita dia kita tak nak tumpukan ketika Nabi masih lagi di kandung hayat. Kita nak cerita Mughirah bin Syu'bah selepas dia meninggal dunia, selepas Nabi wafat. Selepas Nabi wafat, kerajaan Islam ni dia berkembang. Parsi jatuh ke tangan Islam, ya. Kerajaan Romawi kalah, ya, jajahan-jajahan takluk Romawi jatuh ke tangan Islam. Jadi empire Islam ni dah jadi luas. Ada sebuah tempat bernama Kufah. Ya, Sayyidina Umar telah melantik Mughirah bin Syu'bah ni jadi dia punya gubernur di Kufah. Sebab apa dia pilih Mughirah? Sebab penduduk-penduduk Kufah ini memang terkenal dengan kekerasan mereka. Jadi tak ada pemimpin yang layak untuk mendidik orang yang keras melainkan Mughirah bin Syu'bah. Ya. Jadi tempat tu kalau hantar pemimpin yang lembik-lembik ni memang kena pijak dengan orang je. Ya, dia kena hantar orang yang keras-keras. Sebab itu kita tengok Saddam Hussein masa dia mentadbir Iraq, ya, maka dia dapat menjaga rakyat dia dengan baik, dengan penuh disiplin. Sebab Saddam pun jenis keras, rakyat pun keras, maka dia lebih keras, maka rakyat tunduk pada dia. Tapi kalau hantar yang lembik-lembik, memang digorengnya pemimpin tu. Jadi Kufah ni tuan-tuan bukan sebarang orang. Dia kena hantar pemimpin yang tegas, pemimpin yang cekal hati. Maka dihantar Mughirah bin Syu'bah. Jadi semasa Mughirah bin Syu'bah jadi gubernur dekat sana, 2 tahun dia memerintah suasana aman damai. Sebab dia memang bijak mentadbir. Ya, Mughirah bin Syu'bah ni tuan-tuan, dalam kitab sejarah menyebut dia juga dipanggil sebagai Mughirah Ar-Ra'i. Nak gelaran dia Mughirah Ar-Ra'i. Artinya apa? Mughirah yang mempunyai pandangan yang tajam. Orang panggil dia, pandangan dia tajam. Ya, sebab tu dia layak jadi gubernur. Bijak bistari. Ya, diceritakan dalam kitab-kitab sirah, Mughirah bin Syu'bah ni kalau dia nak jumpa Sayyidina Umar, orang lain susah tapi dia dibenarkan masuk. Umar sangat-sangat menghormati Mughirah bin Syu'bah sebab dia ni Mughiratul Ra'ib, Mughirah yang ada pandangan yang tajam. Ya, sehingga para sahabat kata apa? Kalaulah di Madinah ini ada 7 pintu yang sukar untuk orang masuk, tetapi Mughirah bin Syu'bah boleh masuk semua pintu-pintu ini dengan mudah. Nak ceritanya, dia ni orang yang cerdas akal dia. Ya, sebab itu Sayyidina Umar bila sebut Mughirah, masuk. Maknanya dia sangat menerima Mughirah bin Syu'bah. Tiba-tiba tuan-tuan berlaku satu kejadian. Mughirah bin Syu'bah ni dia seorang gubernur, dia duduk satu rumah dengan isteri dia. Ya, duduk rumah tu, rumah dia 2 tingkat. Di depan rumah dia tu ada jalan raya kecil. Sebelah jalan raya tu ada rumah 2 tingkat juga. Yang diduduki oleh seorang sahabat bernama Abi Bakrah.
Abi Bakrah. Ya, jadi rumah dia berdepan gitu. Ya, tengah-tengah ada jalan raya kecil je. Jadi berdepan gitu, rumah ni 2 tingkat, ni pun 2 tingkat. Abi Bakrah ni, dia ni sekampung dengan Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ni daripada Bani Thaqif. Mereka berdua ni ada sedikit problem. Ada sikit problem ya. Jadi Abi Bakrah duduk kat depan rumah Mughirah bin Syu'bah. Pada satu hari, Abi Bakrah ni dia sedang duduk di atas, bahagian atas. Dia minum ngetih-ngetih dengan sahabat-sahabat dia. Bersama dengan 3 orang sahabat Nabi yang lain, 4 orang. Duduk ngetih dekat atas tu. Jadi sedang mereka mengetih ni tuan-tuan, minum teh, tiba-tiba angin bertiup. Jadi pintu tingkap rumah dia tu berdebum. Jadi Abi Bakrah ni pergi tutup. Dia kata, nanti kejap lah korang minum lah, aku nak pergi tutup sekejap. Bila dia nak tutup tingkap, sebab dia berada di bahagian atas. Dia nak tutup tingkap, dia nampak di bahagian bawah rumah Mughirah bin Syu'bah ni. Mughirah bin Syu'bah berada di atas peha perempuan. Memang nampak jelas lah dia duduk di atas. Nampak gitu. Apa hal ni? Kan? Sepatutnya dia tutup terus lah. Betul tak? Kalau dah ternampak benda tu, itu bukan rezeki tu, itu bala nama dia tu. Betul? Tapi dia terus tengok. Dia dengar bunyi dengusan, dia nampak peha bertemu peha, dada bertemu dada. Kan? Cuma dia nampak daripada arah belakang. Mana bila nampak pada arah belakang, punggung boleh nampak, tapi kepala tak nampak. Tak apa. Ya, dia pun panggil kawan-kawan dia. Ni, mai sini. Kawan dia kata apa? Marilah. Bila mari tengok, 3 orang sahabat Nabi tengok lagi. Ini rumah gubernur kita ni. Kan? Macam mana ni? Dengan siapa dia buat tu? Kita tunggu dulu adingan ni selesai. Dia tunggu sehingga habis adingan. Bila dia tunggu adingan tu habis, Mughirah bin Syu'bah pun bangun, perempuan tu bangun. Bila bangun perempuan tu, mereka nampak perempuan itu ialah Ummu Jumail. Ummu Jumail ni bukan isteri dia. Ummu Jumail ni ialah seorang perempuan yang duduk di Kufah, yang mana dia suka berjalan ke rumah-rumah pemimpin-pemimpin Kufah. Dia suka bercakap dengan isteri-isteri pemimpin. Suka berjalan kaki borak ni. Dia kata itu Ummu Jumail tu. Kan? Maka bila mereka dah nampak benda tu, mereka pun tutup tingkap. Bila masuk waktu zuhur, Mughirah bin Syu'bah nak jadi imam. Sebab di sana bila gubernur dia lah jadi imamnya. Abi Bakrah sekat dia, kau tak layak lagi jadi imam kami. Sebab apa? Kami berempat nampak kamu berzina dengan Ummu Jumail. Jadi Mughirah bin Syu'bah naik angin lah, satu badan naik angin. Bila pula aku berzina dengan Ummu Jumail? Memang betul lah aku ada bersama tadi, itu isteri aku. Tak, kami nampak Ummu Jumail. Jadi bila tuduhan itu dibuat, hebohlah satu Kufah tu. Sayyidina Umar terus panggil 4 orang saksi balik ke Madinah Al-Munawwarah segera. Dan Mughirah bin Syu'bah pun dipanggil balik ke Madinah menghadap Umar Ibn Al-Khattab. Sebab ini bukan tuduhan ringan. Ini berat. Lalu 4 orang saksi dipanggil menghadap Sayyidina Umar termasuk Mughirah. Maka Sayyidina Umar bertanya dulu, bawa seorang-seorang masuk bilik. Tanya Mughirah, kamu buat ke tak buat benda ni? Wallahi saya tak buat. Yang saya setubuhi itu ialah isteri saya, bukan orang lain. Baik, kamu boleh keluar. Malah orang yang dituduh dia akan menafikanlah. Ya. Lalu dipanggil Abi Bakrah. Abi Bakrah masuk. Ya. Kamu betul-betul nampak, tuan. Ini saya kutkan apa yang dia sebut seperti mana yang tersebut dalam kitab ya. Tuan, saya nampak peha dia bertemu peha. Dan saya nampak dada Mughirah berada atas dada perempuan tu. Dan saya dengar bunyi dengusan. Kamu nampak daripada arah mana? Saya nampak daripada arah belakang. Kalau daripada arah belakang, macam mana kamu tahu itu Ummu Jumail? Kami tunggu sampai dia habis buat. Lepas dah habis buat, Mughirah bin Syu'bah berdiri, kami nampak itu Ummu Jumail. Baik. Kamu boleh keluar. Panggil saksi yang kedua.
Saksi yang kedua masuk memberikan penyaksian yang sama juga. Saksi yang ketiga masuk memberikan penyaksian yang sama juga. Sayyidina Umar selaku hakim sudah berasa sedih. Kita kena ingat ya, hakim dalam Islam ni kerja dia, disunatkan dia mencari jalan, kalau boleh jangan dihukum. Ya, jadi 3 orang sudah memberikan penyaksian yang begitu hebat, sama. Ini kalau seorang lagi beri penyaksian yang sama, Mughirah akan ditanam badan dia dan akan direjam sampai mati. Masuk sahabat Nabi yang keempat bernama Nafi'. Masuk yang keempat. Kamu nampak Mughirah bin Syu'bah dia berzina dengan perempuan lain? Tuan, saya nampak perempuan itu tak pakai baju, Mughirah pun tak pakai baju. Tapi saya tak nampak pula peha bertemu peha. Saya nampak Mughirah sedang melutut di depan perempuan itu, kan, daripada arah belakang. Saya tak nampak pula peha bertemu peha. Satu statement dah tak sama. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar bertakbir, Allahu Akbar. Sebab apa dia bertakbir, tuan-tuan? Sebab suka. Dia tak mau kalau boleh orang Islam itu terbunuh dengan sebab ini. Kan? Betul kamu nampak? Tuan, betul saya nampak. Tapi saya tak nampak pula dia buat. Saya nampak dia dua-dua tak pakai baju. Kemudian dia sedang melutut. Tak nampak pula apa bertemu apa. Tapi kamu tunggu tak benda tu berlaku sebab apa? Memang kami tunggu. Tapi tak nampak mereka berzina. Kemudian perempuan tu saya nampak. Perempuan itu muka dia serupa dengan isteri Mughirah bin Syu'bah. Dan kebetulan perempuan Ummu Jumail ni muka dia seakan-akan isteri Mughirah bin Syu'bah. Dan ketika itu langsir itu ada. Langsir itu ada, bukan tak ada langsir. Jadi bila langsir, tentu pandangan tu kabur. Jadi saya tak nampak itu Ummu Jumail. Sebab muka Ummu Jumail pun sama macam isteri dia. Maka Sayyidina Umar kata, Alhamdulillah, kes selesai. 3 orang yang tadi tu masuk dalam bilik. 3 saksi yang kata nampak betul tu dimasukkan ke dalam bilik. Sayyidina Umar perintahkan askar tangkap 3 ni, ikat dekat batang kurma tu, sebat 80 kali sebatang. Sebatlah, sebab apa? Sebab ada satu saksi kenyataan tak sama. Ini meragukan kes. Maka 3 orang sahabat Nabi disebat dengan 80 kali sebatan atas tuduhan menuduh Mughirah bin Syu'bah berzina. Baik. Mughirah bin Syu'bah, tuan-tuan, bila tahu kes tu dia menang, maka dia kata apa pada Umar? Umar, engkau sebat mereka bertiga ni biar bagi kuat sikit. Ya padan muka dia. Ya. Umar menjerit, uskut, diam kau. Kalau tidak kerana saksi yang keempat, engkau aku dah rejam sampai mati. Sayyidina Umar marahlah. Ya, Mughirah bin Syu'bah ni pun boleh tahan juga mulutnya. Tapi kena ingat, kelima-lima mereka ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi, kita jangan menghina mereka. Menghina mana-mana sahabat Nabi, hukumnya kufur. Kita keluar daripada Islam. Lebih-lebih lagi Mughirah bin Syu'bah ni, dia ahli syurga. Nabi dah kata dah dia ahli syurga sebab dia terlibat dalam perjanjian Bai'atul Ridwan. Maka disebatlah 80 kali sebatan. Abi Bakrah ni, tuan-tuan, dia bersumpah dengan nama Allah, saya tak akan tarik balik kes ini. Saya tetap berpegang bahawa Mughirah bin Syu'bah ini dia berzina. Sebatlah saya berapa kali pun, saya tak akan beralih. Sebab saya nampak dengan mata saya. Ya. Kata sebagian ulama, dia kata dalam kes ini 75% nampak macam betul. Ya, nampak sebab 3 saksi dah berikan penyaksian. Cuma seorang saja penyaksiannya berbeza. Sebab itu Sayyidina Umar kata apa? Aku tarik semula jawatan kamu sebagai gubernur dan serahkan segala-galanya kepada aku, kamu balik rumah jadi orang biasa. Jadi Mughirah bin Syu'bah dipecat daripada jawatannya. Walaupun kes ini tidak diambil sebagai kes hudud, Mughirah bin Syu'bah terselamat daripada hukuman mati.
Dan orang yang menuduh dia itu disebat, tetapi 75% nampak macam betul. Sebab itu Mughirah bin Syu'bah dipecat daripada jawatannya. Bila dia dipecat daripada jawatannya, tuan-tuan, Sayyidina Umar hantarlah seorang gubernur baru. Namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir pun sahabat Nabi juga, kita kenal dia. Tapi Ammar bin Yasir ni, dia ni bukan macam Mughirah. Dia bukan Datuk Panglima. Itu. Mughirah bin Ammar bin Yasir ni orangnya agak lembut. Orang lembut, tuan-tuan, ya, kalau pergi ke Kufah, kena main dengan orang Kufah je. Orang Kufah ni bukan sebarang orang. Sampai hari ni tetap pergilah Kufah. Tengok. Orang dia kasar-kasar. Ammar bin Yasir tak mampu, tuan-tuan. Ya, 2 tahun dia jadi gubernur, tak mampu dia nak buat kerja dengan elok. Maka Umar terpaksa menggantikan dia dengan orang lain. Peristiwa ini berlaku pada tahun 15 Hijrah. Ya, 15 Hijrah. Mughirah bin Syu'bah dipecat daripada jawatan gubernur pada tahun 15 Hijrah. 2 tahun Ammar bin Yasir jadi gubernur, jadi tahun 17 Hijrah. Ya. Jadi selepas itu Umar melantik lagi seorang sahabat bernama Ibnu Abi Muljam. Dia lantik. Dia kata, dah kamu pula pergi ke sana. Tengok macam mana. Ketika dilantik gubernur yang baru ni, sampailah perkara ini kepada pengetahuan Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ni, tuan-tuan, dia tahu ini orang ni kalau hantar ke sana pun memang kena main je ni. Sebab dia tahu rakyat dia 2 tahun dia jadi gubernur sana, dia tahu orang Kufah ni macam mana. Ya, lalu dia jumpa dengan Sayyidina Umar. Dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Dia kata, Umar, aku dengar cerita engkau hantar si Fulan bin si Fulan untuk jadi gubernur kat Kufah. Ya. Dalam perbualan tersebut tak disebut pula dalam kitab-kitab sejarah apa isi perbualan. Saya cari juga, isi perbualan itu tak ada. Cuma disebut Mughirah bin Syu'bah jumpa dengan Umar bin Khattab. Hasil daripada perbualan tersebut, Umar dengan segera memerintahkan askar dia kejar balik gubernur baru yang dilantik tu. Kejar balik, suruh dia balik semula ke Madinah. Bila kejar-kejar, dia baru separuh perjalanan, balik semula ke Madinah. Umar kata, aku tak jadilah lantik kau jadi gubernur. Sebab ini orang Kufah ni, dia bukan sebarang orang boleh jadi pemimpin dekat sana. Oleh itu, aku lantik semula Mughirah bin Syu'bah sebagai pemimpin, sebagai gubernur di sana. Mughirah bin Syu'bah yang sudah dituduh dengan perbuatan zina dan liwat, itu dilantik untuk menjadi gubernur di Kufah semula. Dan bila Mughirah bin Syu'bah pergi ke sana jadi gubernur, maka memang layaklah, tuan-tuan, sebab kepribadian dia tu menyebabkan rakyat Kufah tunduk kepada dia, dan dia terus menjadi gubernur di sana sehingga ke akhir hayat dia, dan dia meninggal dunia sebagai orang yang soleh. Dalam kejadian ini, tuan-tuan, apa pengajaran yang kita dapat belajar? Ya, daripada cerita Mughirah bin Syu'bah ini, apa pengajaran yang kita dapat belajar? Pertama, kita dapat belajar menuduh orang berzina, menuduh orang liwat, ya, buat benda-benda yang tak elok tu, kena berhati-hati, kena bawa 4 orang saksi. Kalau sekadar tuduh-tuduh daripada jauh, sama ada tulis dalam WhatsApp, ataupun buat TikTok, saksi tak ada, maka ini dosa besar. Sebab itu jangan kita berani-berani tuduh, salah, saya tahu dia tu buat benda ni. Jangan. Kamu ada saksi 4 orang. Nak pula kalau penyaksian tersebut sudah dibuktikan di mahkamah dia merupakan penyaksian palsu. Itu. Tuan-tuan tuduh, saya nampak si Fulan bin Fulan berzina. Mana alamat rumahnya? Alamat rumahnya sekian. Bila polis pergi cek rumah tersebut, baru tapaknya baru nak dibangunkan. Rumah tak ada, tapak baru buat. Ini kes, buang kes. Kan? Ya. Dituduh orang ni berzina. Polis kata tak apa, hakim kata kau pergi cek tengok.
Pergi cek kemaluan dia. Panggil pakar, cek kemaluan dia. Cek tengok. Ada tak kesan masuk ke dalam? Ada tak kesan tusukan? Kalau berlaku tusukan tu mesti dia ada berlaku luka sana luka sini. Tengok. Pakar tengok. Tak ada tuan. Kami tak nampak pun ada kesan tusukan. Ini meragukan. Pendalilan penghujahan yang meragukan. Mahkamah telah buktikan, tiba-tiba kita kat luar ni dah saya tahu, saya tengok muka saya tahu dia tu memang buat. Oh, ini bukan kecil-kecil punya tuan-tuan, ini dosa besar. Ya, Sayyidina Umar sekadar seorang saja berikan dalil yang meragukan, buang kes. Yang menuduh tu dia sebat. Yang kena tuduh lepas. Ya. Dan pengajaran lain yang kita dapat belajar apa dia? Pesalah jenayah seksual ini tuan-tuan, Sayyidina Umar masih lagi memberi peluang kepada dia untuk menjawat jawatan-jawatan yang penting-penting. Sebab apa? Sebab Umar melihat kepada kepakaran yang ada. Pada kepakaran yang ada. Tuan-tuan, akon tuan-tuan ni rosak. Ya, tuan-tuan dah panggil 3 orang engineer, betul kan? Tak boleh. Tak? Tuan-tuan punya peti suara masjid rosak. Panggil 5 orang dah, katanya pakar, tak boleh buat. Cuma ada seorang ni memang dah 20 masjid dia baiki. Peti suara masjid memang betul. Pakar betul. Tiba-tiba orang bisik, Ji jangan panggil Ji. Dia tu dulu pernah dituduh berzina tu. Tuan-tuan nak kata apa? Apa kaitan dia berzina dengan dia nak baiki kita punya mikrofon? Apa kaitannya? Bukan dia nak cium mikrofon tu, dia berzina tu, itu kes lain. Ni sekarang ni mikrofon kita rosak. Kita perlu orang yang pakar. Kan? Jadi Sayyidina Umar dia fikir macam tu. Sebab itu dia kata apa? Betul lah, Mughirah bin Syu'bah ni ada sedikit kesalahan. Itu pun kesalahan yang gagal dibuktikan. Maka aku melihat kepada kepakaran dia. Maka Umar lantik dia sekali lagi. Untuk menjadi gubernur. Nampak tak? Ya? Inilah dia yang diajar oleh Sayyidina Umar kepada kita. Ada seorang lagi sahabat Nabi tuan-tuan. Kita nak cukupkan pukul 8. Ada lagi seorang sahabat Nabi lagi dahsyat tuan-tuan kesalahan yang dia buat. Siapa dia? Dia mengaku jadi Nabi. Sahabat Nabi tuan, bila Nabi ada tu duduk sebelah Nabi mengaji dengan Nabi. Nabi sakit saja aku jadi Nabi. Siapa nama dia? Tulaihah Ibn Khuwailid Al-Asadi. Dia ni kampung dia dekat Riyadh. Di apa ni? Kalau kita sekarang pergi Saudi, di Riyadh lah. Riyadh dengan Madinah ni agak jauh. Ya, jadi dia ni orang sana. Dia masuk Islam dan Islam dia bagus. Pergi perang dengan Nabi. Memang belajar dengan Nabi. Nabi bagi kuliah, dia ada. Memang sahabat yang bagus. Tapi Allah Ta'ala uji dia. Uji dia apa? Uji dia ni gila jawatan. Gila jawatan. Dia ada sikit penyakit dalam badan dia ni. Dia gila jawatan, dia suka orang tanya pandangan dia, pemimpin lah. Dia tengok Nabi sakit aja, oleh kerana dia duduk jauh daripada Madinah, dia pun mengaku bahawa Jibril turun kepada dia menyampaikan wahyu. Jadi Nabi dah dia. Macam Kahar tu, siapa nama Kahar? Kahar jaga rimau kat zoo. Jadi bila dia mengaku Jibril turun jadi Nabi, ada pula pengikutnya tu. 3 kabilah ikut dia, iktiraf dia sebagai Nabi. Masa tu Rasulullah SAW masih hidup lagi, tapi Nabi sedang sakit. Bila Nabi wafat tuan-tuan, dia meluaskan lagi di ayah dia. Itu. Makin lama makin ramai orang masuk agama dia. Aku Nabi. Ya, Jibril turun kepada aku. Antara ajaran dia apa dia? Kita semayang ni tak payahlah sujud, sebab dahi kita ni mulia. Apa pasal dahi yang mulia nak letak atas tanah, punggung yang busuk pula duduk atas? Apa pasal? Ini menghina. Itu. Maka tak payah. Bila semayang aja tapi tak payah sujud. Ini ajaran dia. Ramai pula yang mengikutnya tu. Ya, ajaran sesat ni tuan-tuan. Bukan sekarang je ada orang ikut, dulu lagi zaman Nabi. Walaupun sesat ada pengikutnya. Jadi
Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan, bila zaman itu terdapat beberapa orang Nabi palsu. Dia hantar Khalid bin Walid, dia kata, Khalid, engkau pergi kejar Tulaihah ni, bawa balik orang tua ni. Tak senonoh orang itu mengaku jadi Nabi. Khalid bin Walid tuan-tuan bawa tentera dia nak tangkap Tulaihah. Berlaku peperangan. Perang. Dalam peperangan itu tuan-tuan, teruklah Tulaihah ni kena serang. Pengikut dia tanya, "Hei Tulaihah, Jibril tak turun ke bawa malaikat bantu? Kau kan Nabi." Apa kata Tulaihah? "Hari ni kita tak payah berperang kerana agama lah. Kita perang kerana kita nak hidup. Lawan, jom kita lawan." Pengikut-pengikut dia lawan. Ramai yang mati murtad tuan-tuan. Mati murtad ikut Tulaihah. Dan peperangan itu menjadi lebih dahsyat lagi tuan-tuan apabila Khalid bin Walid hantar 2 orang sahabat Nabi untuk berbincang dengan Tulaihah. Dia hantar Ukasha ibn Mihsan. Ukasha ibn Mihsan ni sahabat Nabi yang terkenal. Dan seorang lagi Sayyidina Akram bin itu saya dah lupa. 2 orang sahabat Nabi dia hantar oleh Khalid untuk menjadi juru bicara. 2 orang ni dibunuh oleh Tulaihah. Tulaihah bunuh ni. Ini kesalahan besar. Membunuh utusan perang, ini dosa besar. Dan dalam peperangan ini tuan-tuan, Tulaihah kalah. Menyebabkan dia lari lintang pukang dan dia dikejar oleh Khalid dan dapat ditangkap. Dapat ditangkap, dibawa ke Madinah. Dan bila dibawa ke Madinah tuan-tuan, Allah Ta'ala buka pintu hati dia untuk dia bertaubat. Dia bertaubat, masuk Islam semula, mengucap 2 kalimah syahadah, tapi dia tak nak duduk di Madinah dah, dia malu. Malulah tuan-tuan. Itu, dia balik duduk di kampung dia di Riyadh. Bila dah duduk sana, dia jadi seorang Muslim yang baik, dia jadi seorang Muslim yang taat pada Allah, tak buat dah benda tak elok tu. Tiba-tiba tuan-tuan pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar hantar tentera untuk berperang dengan kerajaan Parsi. Kerajaan Parsi. Satu kerajaan yang kuat yang menyembah api dan berhala. Ya. Dalam peperangan ini tuan-tuan, perang Al-Qadisiyah dipanggil. Tentera-tentera Islam ramai terbunuh. Sebab apa? Sebab Parsi ini bukan sebarang tentera, dia kuasa besar dunia. Dan peperangan Qadisiyah ni mereka menggunakan gajah. Gajah yang besar-besar tu duduk di bahagian hadapan. Bertembung dengan orang Arab yang pakai kuda. Kuda dia tak biasa tengok gajah macam tu. Jadi kuda-kuda ni melompat-lompat. Bila melompat-lompat, tak boleh dikawal. Saf tentera Islam ni jadi agak berterabur. Gajah ni datang pijak gitu je. Ramai askar-askar Islam yang syahid. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima perang Islam, sahabat Nabi juga, hantar surat kepada Umar, minta supaya dia hantar 2,000 orang sebagai bantuan. Hantar segera 2,000 orang. Sayyidina Umar baca surat tu, dia hantar 2 orang. Hantar 2 orang. Saat minta 2,000, dia hantar 2 orang. Hantar 2 orang. Siapa dia? Dia hantar Tulaihah. Dia kontaknya si Tulaihah ni yang ada dekat Riyadh. Halo, engkau sila lapor diri kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jangan duduk seorang-seorang dah. Itu. Tulaihah ni tuan-tuan, dia taat kepada Umar. Dia pun lapor diri, dia berdua datang dengan salah seorang sahabat Nabi lagi, 2 orang datang. Bila datang menghadap Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad angin lah tuan-tuan, angin dia. Aku minta 2,000 yang kau hantar 2 orang. Ni siapa suruh? Kau tak nampak nombor kosong belakang tu? Kata Sayyidina Umar, engkau minta 2,000, aku baca surat tu, aku tahu kau nak 2,000. Ni aku hantar 2,000 lah ni. Mana 2,000 ni 2 orang? Tulaihah ni kekuatan dia sama dengan 1,000 orang. Yang seorang ni pun sama dengan 1,000 orang. Jadi 2,000. Engkau guna dulu, baru kau tahu. Dan jangan kau buat apa-apa tindakan dalam peperangan ini, melainkan mesti dapat nasihat daripada Tulaihah. Sebab Tulaihah ni dia panglima. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas tunduk sebab ini arahan Umar.
Maka mereka diberikan operasi yang pertama. 8 orang askar Islam diberikan satu misi yang pertama, masuk ke dalam kawasan orang-orang Parsi dan cuba tangkap seorang untuk dibawa balik, kita nak maklumat. Dan Tulaihah dilantik menjadi ketuanya. Maka 8 orang ni masuk menyusup. Baru mereka masuk kawasan Parsi, tuan-tuan. Tiba-tiba kehadiran mereka ditunggu dengan 10,000 orang tentera Parsi. Mereka dah siap dah. Tu 8 orang dah masuk. Tuan-tuan bayangkan 8 orang ni punya kelang kabut, tuan-tuan. Kehadiran mereka disedari. Maka 7 orang ni kata, Tulaihah, kita kena undur. Nak lawan apa? Kita 8 orang ni. Kan Tulaihah kata, aku tak undur dah. Kalau kau nak undur balik, aku izinkan. Balik. Tapi aku, no. Selagi misi ni tak berakhir, aku takkan balik. Ini Sayyidina Tulaihah. Ya. Jadi Tulaihah ni, tuan-tuan, 7 orang balik, tinggal dia seorang. Dan dia berjaya menyusup masuk ke dalam kemah orang-orang Parsi. Ya. Di tengah-tengah kawasan tu, ada kemah Panglima Rastum. Panglima Rastum ni Panglima Parsi lah. Dia punya ketua Panglima dia, Rastum. Dia ada kemah cantik. Luar kemah tu dia letak kuda dia. Kuda Panglima ni tentulah kuda yang hebat. Tulaihah ni, tuan-tuan, kebijaksanaan dia, dia berjaya menyusup masuk seorang-seorang. Seorang-seorang dia sampai ke tengah kawasan Parsi. Bermakna dia dah tinggalkan jauh tu. Ibarat kawasan dia besar ni, ini Parsi, tengah-tengah ni kemah. Dia dah berjaya menyusup masuk ke tengah. Bila dia masuk ke tengah, dia nampak khaimah Panglima Rastum, dia nampak ada kuda cantik kat depan. Bila dia nampak kuda cantik itu, terliur dia. Aku nak ambil kuda ni. Dia seorang, tuan-tuan. Ini kawasan beribu tentera ni. Lalu apa dia buat? Di tengah-tengah kawasan itulah dia bertakbir sekuat-kuat hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dia takbir, tuan-tuan, dengan dia ambil anak panah, tembak ke langit sana sini. Tentera Parsi tengok berterbangan anak panah. Ini tentera Islam dah sampai ke tengah-tengah ni, macam mana boleh masuk ni? Padahal dia masuk seseorang dia. Dalam keadaan mereka kelang kabut tu, tuan-tuan, Tulaihah sempat naik melompat atas kuda Panglima Rastum, dia bawa lagi kuda tu. Bila dia lari, tuan-tuan, askar-askar Parsi nampak. Dia kejar. Dia bawa kuda selaju-laju, tentera Parsi kerja dari belakang. Daripada ramai-ramai, lama-lama tinggal 3 orang saja yang mampu kejar dia. 3 orang ni, tuan-tuan, kejar Panglima Tulaihah. Sampai di tengah-tengah padang pasir, dia pun patah balik. Patah balik, dia kata, nah, jom. Jom, kalau kamu berani masuk. 3 orang ni masuk, tuan-tuan, berlawan dengan Tulaihah. 2 orang disembelih oleh Tulaihah. Tinggal seorang lagi. Bila seorang lagi, Tulaihah kata apa? Kalau kamu berani, masuk. Kalau kamu nak nasib macam kawan kamu. Seorang ni angkat tangan, saya menyerah. Tuan bayangkan macam mana dia boleh lari daripada kawasan Parsi. Kuda Panglima, dia bawa lagi ni kuda Panglima, bukan kuda askar private biasa, tuan-tuan. Jadi Panglima punya marah, suruh kejar. Yang kejar tu mati, dia bunuh. Tinggal seorang. Seorang tu dia bawa balik, dia kata misi aku berjaya. Sebab apa? Sebab saat kata bawa balik seorang, ni aku dah bawa balik. Dia ikat orang tu, bawa balik, jumpa Panglima Saad. Bila Panglima Saad tengok orang tawanan dah ada, Tulaihah pun hidup lagi. Dia pun tanya, dia minta maklumat. Gini, bagi maklumat. Askar Parsi itu kata apa? Tuan, saya akan bagi semua maklumat, tak ada masalah. Tapi izinkan saya cakap satu perkara. Apa dia? Saya nak beritahu tuan, ini Tulaihah, ini bukan orang. Bukan orang. Dia seorang bersamaan dengan 1,000 orang tentera Parsi. Sa'ad bin Abi Waqqas termenung. Tadi Sayyidina Umar kata dia ni bersamaan dengan 1,000 orang. Sekarang ni penyaksian itu diberikan oleh tentera Parsi. Sebab dia kata mana mungkin dia seorang boleh masuk ke tengah. Mana mungkin kami kejar dia ramai-ramai. Tiba-tiba yang sempat kejar 3 orang je. 3 orang ni pula dia bunuh.
Ini bukan sembarangan orang. Dia seorang bersama dengan 1000 orang. Ini Panglima Tulaiha. Seorang yang dulu pernah mengaku jadi Nabi, buat kesalahan yang besar. Kerana dia ramai orang yang mati murtad. Kerana dia bunuh utusan perang. Tiba-tiba Sayyidina Umar tengok apa? Dia kata memanglah itu jenayah dia. Tapi dia dah bertaubat. Dalam Islam, orang yang buat dosa besar mana pun bila dia bertaubat, dia seperti orang yang tak berdosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbalah. Orang yang berdosa, yang bertaubat, dia tu seperti orang yang tak ada dosa, Nabi kata. Dia ni orang bersih, walaupun dulu dia mengaku jadi Nabi. Yang aku tengoknya kepakaran yang ada pada dia. Dia ni pakar dalam bidang ini. Kita perlukan kepakaran dia. Cuma Sayyidina Umar kata apa? Kalau dia cemerlang macam mana pun, jangan bagi jawatan kat dia, jangan puji-puji sangat dia. Umar dah pesan. Sebab apa? Sebab Umar tahu dia ni dulu, dia mengaku jadi Nabi tu sebab dia teringin nak jadi pemimpin. Dia teringin orang puja dia. Jangan puji-puji dia, jangan bagi dia jawatan. Jadi sahabat Abu Waqqas, tuan-tuan, walaupun Panglima Tulaiha ni berjasa kepada Islam, tetapi sahabat Abu Waqqas tak puji dia. Buat dia, terima kasih gitu je lah. Dan tak bagi dia jawatan apa-apa. Tapi Tulaiha ni, dia sudah bertaubat kepada Allah. Dan dalam peperangan itu, tuan-tuan, dia mengajar tentera-tentera Islam buat serangan yang kedua. Tetapi serangan yang kedua ini menjadikan mata-mata gajah sebagai sasaran anak panah. Dia kata kita tembak mata gajah tu. Jangan tembak askar dia, tembak mata gajah. Jadi bila serangan kedua ni mereka tumpu kepada mata gajah. Buta lah gajah-gajah tu semua. Gajah bila dah dicocok dengan anak panah, naik minyak dia, tuan-tuan. Bila dia naik minyak, dia undur ke belakang, dia pula pijak tentera-tentera Parsi ni. Ketika itulah tentera Islam datang menyerang. Dan dalam peperangan Qadisiyah Siri yang kedua, orang Islam menang besar. Sehingga hari ini Iraq jatuh ke tangan Islam. Hasil daripada peperangan Qadisiyah ini. Jadi bila kita tengok Iraq dan Iran yang dulunya Parsi jatuh ke tangan Islam, kita teringat bahawa inilah jasa seorang bekas penjenayah bernama Tulaiha Al-Khuwailid Al-Asadi. Kalaulah tidak kerana jasa Tulaiha ni, tuan-tuan, Iraq dan Iran tak jatuh ke tangan Islam. Ini jasa seorang penjenayah. Tetapi dia telah bertaubat. Kan? Orang kita ni bila banduan keluar daripada penjara, dia datang masjid pun kita selipar kita sorok. Dah keluar dia. Sorok selipar. Apa? Banduan. Padahal banduan ini dalam penjara, dia telah bertaubat, dia telah menangis depan Allah, dia keluar tu bersih. Patutnya kita menyokong dia, patutnya kita bagi galakan pada dia. Ni dah masyarakat kita hina. Ini bekal banduan. Tiba-tiba banduan pula nak jadi Pak Imam. Lagi orang tak nak. Itu. Padahal banduan dekat dalam tu kita didik dia jadi hafiz Quran. Itu. Bila semayang jemaah yang jadi imam kat dalam banduan. Menangis-nangis malam-malam bertahajud. Tiba-tiba gitu. Itu banduan tu. Kawan ni buat lagi lah. Kita tak amalkan perintah Allah. Nabi aja apa? At-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat itu daripada dosa, orang itu seperti orang yang tak ada dosa. Tapi masyarakat manusia pada hari ini tetap memandang hina. Itu banduan tu. Itu kita tak ikut sunnah Nabi. Bila kita cop begitu, kita ni diserang penyakit ujub. Seolah-olah kita lah lebih baik daripada dia. Padahal Nabi Yusuf pun bekas banduan juga. Nabi Yusuf berapa lama duduk penjara? Bekas banduan. Tetapi Raja Mesir pandang kepada kepakaran dia. Yusuf, keluar. Kamu jadi Menteri Kewangan. Cuma Nabi Yusuf, kita dah ceritakan hari itu kan. Bila Raja lantik dia jadi Menteri Kewangan, tak nak dia. Aku nak dua jawatan. Menteri Kewangan dan Perdana Menteri. Aku nak. Jadi Yusuf lah antara orang yang pertama dalam dunia yang bila dilantik jadi Perdana Menteri, dia tak nak. Saya tak nak jadi Perdana Menteri. Kecuali kalau saya jadi Menteri Kewangan juga. Jadi sebab itu dalam sejarah, Yusuf lah orang pertama, banduan pertama dalam dunia, dilantik jadi Perdana Menteri. Waktu yang sama dia juga dilantik menjadi Menteri Kewangan Mesir. Sebab apa dia minta jawatan tu? Sebab dia tahu ini bahagian kewangan, bahagian yang sangat penting. Kalau diberikan kepada
pencopet-pencopet ni habislah negara. Ya tu. Sebab tu dia minta jawatan itu sebab dia bermimpi Mesir akan menghadapi kemarau selama 7 tahun. Jadi 7 tahun yang pertama kita perlu tanam gandum sebanyak-banyaknya. Jadi bila nak tanam gandum sebanyak-banyak 7 tahun ni, segala peruntukan tu mesti diurus dengan baik. Kalau ada pencopet-pencopet ni habislah. Sebab tu dia minta jawatan ke Menteri Kewangan. Dia uruskan 7 tahun tu. Bajet-bajet yang sampai diuruskan untuk tanam gandum. Bila kemarau berlaku, negara-negara lain habis kering kontang, tak boleh makan. Mesir selamba je. Sebab apa? Sebab dia dapat seorang pemimpin yang jujur, yang jaga khazanah negara selama 7 tahun. Sehingga bila kemarau berlaku, simpanan gandum cukup untuk dimakan. Itu dia. Ini Nabi Yusuf bekas banduan. Tapi dia, raja tengok kepakaran dia. Tulaihah juga bekas banduan. Tetapi Umar tengok dia punya kepakaran. Mughirah bin Syu'bah juga bekas banduan. Tetapi Umar tengok kepakarannya. Janganlah kerana secalit kesalahan, maka kita menafikan keupayaan yang diberikan Allah kepada orang-orang tertentu. Ya, jangan gitu. Ya, saya duduk penjara lama. Ya tu, didik anak-anak kat dalam tu, kita tengok ramai di kalangan mereka yang tengok mungkin ini wali Allah. Ya tu. Dia duduk malam pukul 3 pagi, kita lalu dekat sel tu tengok dia tengah sujud pada Allah. Lalu pukul 4 dia tengah sujud pada Allah. Ya tu. Mereka ni jangan kita pandang mereka ni dengan pandangan yang hina. Sebab taubat itu Allah Taala suka kepada orang yang bertaubat. Kan Allah kata apa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala suka kepada orang-orang yang bertaubat dan orang yang suka membersihkan dirinya. Allah suka, tiba-tiba kita tak suka. Kita dah berlawan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, itulah dia tuan-tuan kupasan ayat yang keempat dan juga ayat yang kelima dalam surah An-Nur yang kita bincang pada pagi ini. Ya, harap-harap ada sedikit kebaikan yang kita dapat daripada apa yang kita bincang pagi ini. Sampaikan kepada teman-teman kita yang tak hadir atau teman-teman kita yang tertidur. Ya, sebab kisah ini bila kita cerita ada juga orang tolak. Mana boleh, tak betul lah kisah ni. Tak betul apa? Kita jumpa kisah ini dalam Sahih Bukhari. Kisah ini ada dalam kitab tarikh yang ditulis oleh Ibn Kathir. Kisah ini ada dalam kitab tarikh yang ditulis oleh Tabari, oleh Imam Tabari. Satu kisah yang tidak boleh dinafikan. Ya, bila kita nafikan, habis. Ya. Saya 2 hari lepas buat satu research tentang Imam Bukhari dan juga ulama-ulama hadis, kaitan mereka dengan ahli-ahli bid'ah. Kan zaman itu ada ahli bid'ah daripada Syiah, daripada Khawarij, daripada Murji'ah. Setelah disiasat, ada di kalangan imam-imam ahli sunnah wal jamaah, antara perawi-perawi mereka ialah orang-orang ini. Tak ramai, seorang dua, tetapi mereka tetap menerima. Seperti Ibn Hibban dalam kitab hadis dia, ada antara rawi dia ialah orang yang terlibat dalam akidah Murji'ah. Dia terima hadisnya. Sebab bila ditanya, mengapa awak terima ini ahli bid'ah? Dia kata, yang penting orang ini disabitkan tidak pernah berdusta dan dia orang yang jujur dan bertakwa. Adapun akidah dia, itu dia dengan Allah. Aku nak ambil hadis dia. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya sebut semalam sebelum solat Jumaat, orang-orang ahli sunnah wal jamaah ini apa dia? Dia tak suka membenci orang. Dia tak suka buang orang. Dia kata apa? Fulanun habibi kulubina. Si fulan bin si fulan, walaupun dia jahat macam mana pun, dia tetap buah jantung hati aku. Walakin al-haqqu ahabbu ilaina. Tetapi kebenaran itu lebih kami sukai. Maknanya, ahli sunnah wal jamaah ialah satu kumpulan orang yang tak suka bersangka jahat kepada sesama manusia. Ini jangan kita bersangka jahat pada orang-orang. Ya, kadang-kadang orang tu nampak begitu, tapi sebenarnya dia bukan begitu. Dia lain rupanya. Ya, saya beberapa kali orang jumpa saya, kata tengok dalam internet nampak macam garang ustaz ni, macam sarjan lah dia kata.
Tapi bila dah jumpa, baik rupanya. Supaya juga saya tengok tuan-tuan kan. Kadang-kadang bila saya ceramah tu, tuan-tuan pandang saya tengok, ini lain macam Pak Haji ni pandang aku. Mesti garang macam ni. Tapi bila makan tengok, Allah, bagusnya Pak Haji ni, ramah tamahnya dia. Cuma dengan ceramah tu, bila dia tumpu tu muka dia nampak garang sikit. Tapi bila masa makan tu, baik Pak Haji ni. Gitu. Jadi kita bersangka baik dengan semua manusia. Itulah yang diajar oleh Allah dan Rasul. Dah pukul 8 kita kena berhenti sebab tak ada kuliah subuh lebih pukul 8. Nanti jadi kuliah duha pula. Itu saja. Yang baik yang tuan-tuan dengar datang daripada Allah, yang kurang daripada saya mohon maaf. Dan sebelum kita berpisah, di belakang sana tuan-tuan ada kita letakkan sedikit expo kecil korma fresh daripada Madinah. Saya bimbang tuan-tuan beli sebarang korma. Banyak korma masuk dekat Malaysia ni sekarang ni korma mahal tuan-tuan. Jadi menyebabkan korma-korma lama tu dijual balik. Sebab tu hati-hati bila beli korma, buka dalam tengok ada ulat tak, ada bubuk tak. Tuan-tuan goyang sini, kalau dengar bunyi dia punya biji itu, boleh dengar biji dia, itu korma yang dah kering, yang dah lama. Itu dia korma yang fresh, kita goyang biji dia kita tak boleh dengar. Itu fresh. Jadi hati-hati, takut-takut kita nak amal sunnah tiba-tiba termakan ulat. Sebab tu kami bawa yang fresh daripada Madinah. Ada dekat luar tu untuk orang seksyen 20, ambil saja berapa banyak nak. Saya bagi, tapi bayar lepas tu. Supaya kita boleh bergerak jauh lagi itu sajalah tuan-tuan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkanlah hati kami dengan cahaya hidayah darimu, seperti mana engkau telah terangkan dunia ini dengan cahaya mataharimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.